adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, inilah dia gambaran wajah Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh yang akan kita bicarakan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama lagi dengan saya Ustazah Huda Rahmat. InsyaAllah pada kali ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk anak-anak para pelajar tingkatan 5 di dalam bidang sirah dan tamadun Islam. Dan tajuk kita pada kali ini adalah tajuk yang berada dalam pelajaran yang ke-17, iaitu keunggulan tokoh Islam. Jom bersama Ustazah. Baiklah anak-anak, kita akan lihat dahulu apakah standard pembelajaran untuk tajuk kita pada kali ini. Baik, yang pertama, diharapkan di akhir nanti para pelajar dapat menyatakan riwayat hidup tokoh secara ringkas. Yang kedua, para pelajar dapat menerangkan sumbangan tokoh dalam sejarah Islam. Yang kedua, para pelajar yang ketiga, para pelajar dapat merumuskan iktibar daripada keunggulan tokoh dan menghubung-kaitkannya dengan kehidupan. Dan manakala yang keempat, para pelajar dapat berusaha untuk mengislah diri ataupun memperbaiki diri secara beradab dan istiqamah untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan insyaAllah. Baiklah, kita nak lihat yang pertama, riwayat hidup tokoh dalam tajuk kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan telusuri bersama 3 orang tokoh hebat dalam sukatan kita, iaitu ada 3 orang. Yang pertamanya ialah Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, inilah dia gambaran wajah Salahuddin Al-Ayyubi, tokoh yang akan kita bicarakan pada kali ini. Baiklah, kita lihat satu persatu biodata tokoh kita Salahuddin Al-Ayyubi. Okey, nama penuhnya ialah Yusuf bin Ayyub bin Shazi. Dilahirkan pada 532 Hijrah. Okey, meninggal dunia pada 589 Hijrah. Memegang jawatan sebagai pemerintah bagi kerajaan Al-Ayyubiyah, dan antara guru yang tersohor bagi Salahuddin Al-Ayyubi ialah Ali bin Al-Hasan bin Hibatullah bin Asakir Ad-Damsyiki. Ini secara ringkas biodata Salahuddin Al-Ayyubi. Jom kita lihat lagi apa perkara menarik tentang Salahuddin Al-Ayyubi ini. Baik, kita lihat ketinggian akhlak yang dimiliki oleh Salahuddin. Yang pertama, beliau sangat menghormati para ulama, dan kita harus mengikuti akhlak mulia ini, menghormati para alim ulama. Kedua, seorang yang sangat berani mempertahankan agama. Dan yang ketiga, sangat prihatin terhadap kebajikan rakyat. Dia tidak hairanlah kenapa dia dihormati dan disegani serta disayangi oleh seluruh rakyat di bawah pimpinannya. Seterusnya kita lihat tokoh yang kedua, iaitu Hasan Al-Banna. Okey. So saya yakin ramai anak-anak di luar sana yang pernah dengar nama Hasan Al-Banna. Okey. Inilah wajah Hasan Al-Banna. Anda juga boleh rujuk dalam teks. Baik, kita lihat biodatanya. Nama penuh beliau ialah Hasan bin Ahmad bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Banna. Lebih dikenali dengan nama Hasan Al-Banna. Okey. Lahir pada 25 Sya'ban 1323 Hijrah bersamaan dengan 14 Oktober 1906 tahun 1906. Okay. Meninggal dunia pada 1368 Hijrah bersamaan dengan 12 Februari 1949 dan memegang jawatan sebagai Mursyidul Am Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Okay, bila sebut Hasan Al-Banna ni memang sangat berkait rapat dengan Pergerakan Ikhwanul Muslimin. Okay. Seorang tokoh yang hebat. Kita lihat apakah ketinggian akhlak Hasan Al-Banna. Yang pertama, memuliakan orang-orang yang warak dan orang soleh, sebagaimana Salahuddin tadi menghormati para ulama. Yang kedua, berlapang dada apabila terdapat perbezaan dan pandangan. Sebab itu jugalah dia dihormati, disegani. Dan yang ketiga, gigih menggerakkan usaha dakwah, sebagaimana yang kita lihat tadi, seorang yang gigih dalam memperjuangkan pergerakan Ikhwanul Muslimin. Dan antara guru yang tersohor bagi Hasan Al-Banna ada 2 orang, iaitu yang pertama Ahmad bin Abdul Rahman Al-Banna, manakala yang kedua Syekh Muhammad Zahran. Ini antara nama-nama guru yang tersohor bagi Hasan Al-Banna.
Tokoh ni tidak asing lagi di negara kita, iaitu Ahmad bin Ibrahim. Inilah wajah almarhum Ahmad bin Ibrahim. Kita lihat biodatanya. Nama penuhnya ialah Ahmad bin Muhammad Ibrahim. Dilahirkan pada 15 Mei 1916 dan meninggal dunia pada 17 April 1999. Mendapat gelaran Profesor Emeritus Tan Sri Doktor. Banyak sumbangan almarhum Ahmad bin Muhammad Ibrahim ini, atau lebih dikenal dengan Ahmad Ibrahim, kepada negara kita Malaysia. Kita lihat pekerjaannya ataupun sumbangan utamanya. Beliau bekerja ataupun menyumbang bakti sebagai pensyarah kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, atau kita lebih kenali dengan nama UIAM. Dan yang kedua, sebagai hakim, iaitu di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah. Seorang yang hebat dalam undang-undang. Baiklah, ketinggian akhlaknya, yang pertama suka menyebarkan ilmu, sebagaimana kita lihat dia seorang pensyarah, sudah pasti sentiasa berkongsi dengan ilmu, menyebarkan ilmu. Yang kedua, menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes perbicaraan, sebagaimana kita lihat dia juga adalah sebagai seorang hakim. Baik, kita lihat tahap pendidikan. Yang pertama, bermulanya tahap pendidikan Ahmad Ibrahim tadi di Victoria Bridge School, Singapura. Kemudian menyambung pembelajaran di Raffles Institution Singapura, seterusnya ke Raffles College juga di Singapura, dan akhirnya menyambung pembelajaran di University of Cambridge. Jadi ini adalah tahap pendidikan Ahmad bin Ibrahim, tokoh yang ketiga yang kita akan pelajari pada hari ini. Seterusnya kita akan lihat secara lebih detail lagi apakah sumbangan-sumbangan tokoh-tokoh yang kita lihat pada hari ini. Yang pertama, sumbangan Salahuddin Al-Ayyubi, iaitu yang pertamanya dari segi ketenteraan, iaitu Salahuddin berjaya membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib dengan izin Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi keilmuannya, Salahuddin Al-Ayyubi telah mengembalikan semula pegangan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam sistem pendidikan, membetulkan akidah ummah ketika itu. Dan yang ketiga, dari segi pentadbiran, mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya sebuah hospital yang dinamakan Al-Bimaristan Al-Atiq, nama hospital tersebut. Dan yang kedua, sebuah gedung ubatan telah disediakan oleh Salahuddin bagi membolehkan ubat-ubat diagihkan mengikut grade yang ditetapkan kepada para pesakit, menunjukkan Salahuddin ini seorang yang sangat mementingkan kebajikan rakyat di bawah pimpinannya. Seterusnya kita lihat sumbangan tokoh yang kedua, iaitu Hasan Al-Banna. Kita lihat hasil karya beliau dalam bidang penulisan. Ada 3 buah buku yang terkenal. Yang pertama, Zakirat Ad-Da'wah wa Ad-Da'iyah. Dan yang kedua, Risalah At-Ta'alim. Serta yang ketiga, Al-Ma'thurat, yang kita biasa guna, yang kita siasa amalkan. Bacaan Al-Ma'thurat ini sebenarnya adalah hasil karya daripada Hasan Al-Banna. Kemudian dari segi organisasi, beliau adalah pengasas kepada pertubuhan Ikhwanul Muslimin. Sebagaimana kita lihat dalam biodata tadi, dialah yang menggerakkan pertubuhan dakwah Ikhwanul Muslimin. Dan antara murid Hasan Al-Banna yang terkenal, yang pertama Said Qutb, juga seorang yang hebat, Hasan Al-Hudaibi, ada pembetulan ni. Kemudian Yusuf Qardawi, Yusuf Al-Qardawi. Serta yang keempat, Mustafa bin Hasan As-Sibai, antara murid Hasan Al-Banna yang terkenal. Ini kita berpindah kepada sumbangan tokoh yang ketiga, Ahmad bin Ibrahim. Hasil karyanya dari segi penulisan, buku-buku undang-undang keluarga Islam, seperti undang-undang keluarga Islam di Malaysia, dan yang kedua ialah Family Law in Malaysia. Kemudian hasil karya yang lain juga, beliau adalah seorang pelopor dalam jurnal hukum, juga menghasilkan buku-buku berkaitan undang-undang di Malaysia, iaitu sistem undang-undang di Malaysia, juga Islamic Law in Malaysia. Kemudian dari segi kehakiman, Ahmad Ibrahim ini juga adalah seorang hakim, iaitu hakim di Mahkamah Rayuan, serta juga hakim di Mahkamah Syariah.
Kemudian kita lihat pula dari segi perundangan. Okay, Ahmad Ibrahim ini adalah anggota panel pengasas kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA serta pengasas dan penggubal enakmen Undang-Undang Islam Hudud dan Qisas Negeri Kelantan pada tahun 1991. Okay, betapa luas pengetahuan dan ilmu Ahmad Ibrahim dalam bidang perundangan. Jadi kita nak lihat apakah iktibar pengajaran yang kita boleh ambil daripada kehebatan, daripada keunggulan tokoh-tokoh yang telah kita sama-sama lihat di awal tadi. Baiklah, yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh-tokoh tadi dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan kita terhadap ilmu. Yang kedua, kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiah agar masyarakat dapat memahami ajaran Islam yang sebenar. Yang ketiga, kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Yang keempat, kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada masyarakat dan negara. Serta yang kelima, sebagai umat Islam, kita hendaklah bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat antarabangsa. Okey, baiklah anak-anak, jadi mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk semua dan mudah-mudahan kita juga berusaha untuk menjadi yang terbaik dari hari ke hari. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Semoga anda semua terus bersama-sama dengan channel Ustazah untuk mengikuti video-video yang terkini dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.